Reformasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Rafizi, Timbalan Presiden, Naib-Naib, Susah Agung, rakan-rakan yang saya muliakan. Hari ini seperti biasa kita melakar sejarah. Kerana kita berhimpun untuk bertempur mendepani sistem yang kita anggap usang, yang tidak boleh menyelamatkan negara. Saya ucap tahniah kepada pasukan yang menyelenggarakan konvensyen ini. Ada kelainannya. Mendengar curahan hasrat hati nurani dari peringkat bawahan bahwa menyelamatkan negara bukan menyelamatkan pimpinan di atas. Kita sebut ini sejak era reformasi, bahawa politik ini bukan percaturan kuasa golongan elit atasan. Politik ini harus menjadi wahana untuk mengangkat martabat rakyat keseluruhannya. Dan saudara Rafizi menyentuh soal akar dan asas perjuangan kita. Rakan-rakan kita dalaman, apalagi di luar, yang menganggap parti ini kalau tidak menjadi parti Melayu, ia akan mengagalkan hasrat kita untuk memimpin dan meletakkan asas baru kepada negara. Tapi pimpinan kita yang lalu dan yang sekarang degil kerana mereka yakin masa depan negara ini terletak kepada orang Melayu dan Bumiputera, orang Cina, India, Iban, Kadazan. Kita bersama rakyat yang boleh mampu mengangkat martabat rakyat dan negara ini. Pilihan raya ini saudara buktikan negara ini memerlukan rakyat dan pimpinan yang mau membela nasib mereka, bukan mengisi tembolok pemimpin-pemimpin dia berkuasa. Jadi apa peringatan-peringatan rakan-rakan kita, saya rasa sangat harus mengesankan. Pimpinan taklif, bertanggungjawab. Wala tashrif, bukan keistimewaan. Responsibility and not privilege. Negara ini rusak. Pemimpin silih berganti. Bukan satu kes, ratusan kes. Kerana bila jadi pemimpin, yang difikirkan ialah habuan untuk mereka dan sedikit untuk rakyat. Sebut saja agensi, sebut saja kementerian, TUDM, TLDM, pertanian, baja, malah kesihatan dalam keadaan COVID, semuanya terpalit kerana ingin habuan untuk pemimpin-pemimpin di atas. Saudara, disebut sebentar tadi oleh saudara Timbalan, keadaan begitu kecamuk. Rakyat hilang keyakinan kepada sistem politik dan orang-orang politik. Dan kalau kita tidak waspada, kita juga akan terpalit dengan penyakit yang sama. Sebab itu peringatan niat atau nawaitu itu, ikhlas al-amal lillah, tak boleh kita kesampingkan. Yang menyebabkan kita sedikit sebanyak kecundang, pengkhianatan, itu kerana mereka hilang dan meninggalkan landasan. Qala Allah Ta'ala fil Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad qaba man dassaha. Jiwa itu dikurniakan oleh Allah, nafs,
dengan keadaan yang indah dan sempurna. Tanggung jawab kita memeliharanya dari kerusakan, memilih ketakwaan kepada Allah SWT. Maka berhasillah orang yang beringat tentang prinsip ini. Jangan dalam keadaan simpang siur, kesibukan, perebutan melupakan kita untuk terus membersihkan jiwa kita dan ingat kepada nilai murni, nilai dan etika murni. Dan menurut Al-Quran tadi, sial dan celakalah orang yang meninggalkan prinsip ini dan merusakkan, kerana kerusakan itu bukan saja kepada diri mereka, masyarakat mereka dan negara mereka. Kita dengar tadi saudara Rafizi dan pasukan JPRP dalam masa singkat melakar satu strategi dan juga pendekatan yang kita yakin boleh memenangkan melalui jentera yang lebih berkesan. Saya ucap terima kasih dan tahniah. Inilah parti, satu-satu partinya di negara kita, di mana pimpinannya ada, dan pimpinan itu mewakili dua generasi. Kalau orang tanya Anwar, apa kamu selesa dan lega? Seandainya kamu pergi dahulu, ataupun tahap waktunya terbatas, apakah kamu yakin bahwa parti dan perjuangan ini di tangan orang-orang yang cekal, berwibawa dan berprinsip perjuangan? Saya jawab, iya, insya-Allah. Tidak banyak parti lain, sebut parti mana yang ada jawapan yang jelas seperti mana yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat sekarang. Parti ini punya kerangkanya. Sebab itu saudara beri perhatian. Kekuatan saudara Fizi menterjemahkan cita-cita murni ini bersama rakan-rakan naib-naib Presiden, Susah Agung dan pimpinan negeri. Mereka akan terjemahkan prinsip dan matlamat murni. Tanggungjawab saya dan rakan-rakan adalah memperjelaskan tentang matlamat murni hidup dan perjuangan ini. Sebab itu, beberapa hari yang lalu saya kemukakan himbauan pribadi dulu berdasarkan apa yang saya telaah bertahun-tahun. Tidak di Kajang, tapi di Sungai Buloh. Dan saya lakarkan keperluan kita memahami semula prinsip-prinsip ini. Dia berbeza. Bila kita perintah, kita bukan nak meneruskan agenda yang sama. Kita harus berupaya dan berani mengalih, menginjak daripada landasan yang lama. Bila kita sebut kemampanan, sustainability, ia tidak mempertahankan sistem yang lama. Bahwa kemampanan itu harus dilihat sebagai suatu amanah, menjamin dasar ekonomi yang memastikan ada kelestarian, penerusan. Bahwa pembangunan itu tidak dengan merusakkan. Tidak sambil membangun kita robohkan. Kita bangga dengan pembangunan, tetapi gaji dan upah pekerja begini. Orang hidup melarat, kos meningkat. Tapi kita bicara tentang kadar pertumbuhan. Kemudahan dan insentif yang kita beri kepada syarikat-syarikat besar, kita sebut insentif. Bila kita bantu orang miskin, kita sebut subsidi. Dan istilah subsidi itu membosankan. Apa bedanya? Sudah mau adakan syarikat besar, ada insentifnya, ada pengecualian cukainya. Saya tidak menolak keperluan itu.
Tetapi mengapa dibedakan di antara keperluan syarikat-syarikat konglomerat besar dan yang kecil? Negara tidak mampan. Kalau sistem pengurusan negara itu bobrok, maka kita sebut tentang good governance. Berilah satu dasar baik, institusi yang baik. Tetapi kalau dikendali oleh orang-orang yang korup, dia tidak akan dapat menyelamatkan kita. Sebab itu, intipati kepada perjuangan kita tidak boleh lari daripada sistem nilai dan etika. Dan sistem nilai dan etika itu dia berkait kuat dengan faham agama dan sistem hidup kita. Dan sebab itu saya ingin menggesa saudara supaya memahami bahawa untuk membangkitkan kesedaran rakyat mesti ada keprihatinan, care and compassion, keprihatinan dan belas kasihan. Mana mungkin kita bangun kejayaan bagi beberapa kelompok kecil dan kita sisihkan masyarakat. Roland bertanya kepada saya tentang konsep pembangunan. Apakah keadilan ini jelas dan keras sikapnya mempertahankan hak setiap rakyat di negara kita? Kalau kita jawab ia dengan sendirinya mematahkan hujah orang yang membawa faham perkauman sempit. Yang membawa pahaman sempit itu memang dalam satu wacana yang sungguh sukar. Saudara Timbalan menyebut, dalam ucapan-ucapan dan rakan-rakan banyak menyebut, ya kita pilih multiracial society. Tetapi percayalah, ia sukar kerana tarikan racism. Faham perkauman itu sangat tebal. Sebab itu hadis Rasulullah SAW itu berperang dengan konsep asabiyah. Pahaman perkauman yang sempit itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kalau di zaman jahiliyah, apa ciri masyarakat jahiliyah? Kalau orang kita, kaum kita rasuah, kaum kita zalim, tak apa sebab dia dari kaum kita. Yang rasuah itu mesti kaum lain, dan yang zalim itu mesti kaum lain. Inilah yang dikatakan meleburkan faham perkauman sempit bila diasaskan masyarakat umat Madinah itu. Tetapi 1400 tahun yang lalu dakwah jelajah ke seluruh negara, tazkirah di setiap masjid dan surau. Tetapi kefahaman tentang apa arti keadilan, apa arti kemanusiaan, apa arti rahmah, itu masih tidak dapat diperjelas kerana terpukau dengan faham perkauman. Saudara, biar kita jelas dalam pilihan ini. Kita berdepan dengan masyarakat, baik Cina di bandar, atau India di estate, atau Iban dan Kadazan, atau Melayu di desa dan orang Islam, bahawa atas keyakinan agama jugalah maka kita teruskan dengan konsep etika dan akhlak dan pembelaan kepada semua, termasuk orang-orang Melayu dan Islam sendiri. Kita mesti bergerak dengan yakin. Saudara tidak boleh menang pilihan raya ini kalau kita agak defensif. We are on the right track. The future of this country is the future of the Malays, the Chinese, the Indians, the Karman, and the Ibans. If you are not convinced with this, we will never succeed. Kita tanya orang-orang yang berbicara tentang membela nasib orang Melayu. 60 tahun berkuasa, mana tanah rizab Melayu? Apa jadi kepada Felda? Apa jadi dengan kontrak-kontrak? Apa jadi dengan veteran tentera? Apa jadi dengan anak-anak muda yang ada pendidikan tidak ada kerja? Apa jadi dengan nasib pekerja-pekerja gig ekonomi ini? Majoriti Melayu, tetapi mudah dipatahkan dengan sentimen dan janji mereka. Sebab itu saya tegaskan, yang rasuah itu bukan 1-2 orang.
Sistem itu sudah bobrok. Sekarang ini kadang-kadang bila satu kes mantan Perdana Menteri dihukum, ada yang perasuah-perasuah besar berkata, ya, kami yang mula memukakan isu ini. Dia ini kepala dan bapa perasuah juga. Jadi jangan kita terpalit dengan fahaman yang sempit ini. Kita bawa bukan soal pribadi, bukan soal personal dengan Najib. Kita benci dengan kegiatan menggunakan kedudukan, memiskinkan rakyat dan memperkayakan diri mereka dan keluarga mereka. Dan untuk itu kita lawan tetap. Ini terkait dengan faham hormat. Mengapa kita kata respect itu penting? Kemanusiaan itu tidak hidup tanpa respect, tanpa hormat sesuatu sama lain. Saya terkesan. Ini barisan pimpinan kanan semua ada. Ada peguam yang berjaya, ada korporat yang berjaya, ada menteri besar. Tetapi kita pilih untuk mendengar orang-orang kecil untuk mengajar kita apa erti keprihatinan. Itu dia sebut tentang hormat. Ada hal yang kita perlukan cerdik pandai. Ada hal yang kita perlukan dengar rintihan anak miskin. Orang tanya saya, kerana di antara hal yang saya banggakan selaku Menteri Keuangan ialah perumahan yang sangat besar. Kampung Kerinci, Wangsa Maju, di Gombak, Ampang, yang terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah, yang belum dapat disaingi sehingga sekarang. Saya bukan belajar daripada pakar-pakar ekonomi, bank negara atau unit perancangan ekonomi atau perbandaraan. Saudara yang lama pernah dengar ceritanya. Saya dengar, saya saksikan daripada seorang OKU yang cacat pengucapannya, bisu. Namanya Ani. Duduknya, tinggal dia di Kampung Kerinci. Ibunya sakit tenat. Saya Menteri Keuangan. Pejabatnya gagah. Lift khas. Menteri Keuangan pada ketika itu punya lift khas ke pejabat dia. Kemudian, mana ada masa saya nak tengok, nak belik semua masalah rakyat. Ada telefon kepada pegawai di pejabat mengatakan, Berhormat, ada kematian di Kampung Kerinci. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kata dah, ini kata saudara. Kalau saudara, mesti saya tahu. Dia kata dia saudara. Bagi nama. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya kata tak tahu, dia kata memang tak guna menjadi menteri. Tak mengaku adik-beradik. Minta-minta kamu menteri. Jadi saya kata okey. Saya pun hubungi ibu saya. Arwah Mak Yan. Saya bagi ini namanya sekali-sekali. Oh ya. 30-40 tahun dulu ada orang dari kampung ini. Dan kalau kampung Cotok Kun semuanya saudara. Tapi kita tidak ada hubungan. Dah lama tak ada kontak. Oh jadi okey. Saya pun bagi tahu kepada Azizah, ada seorang Kampung Kerinci, dia sakit, tolonglah pergi tengok. Azizah pergi, dia jangka orang ini dah sakit tenat. Bawa ke hospital, beberapa minggu Azizah dan staf hospital Universiti Melaya jaga. Ditakdirkan Allah SWT, 2 minggu lepas itu dia meninggal dunia. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Bila ibu dia meninggal dunia, kita nak bawa ambulans dari hospital ke Kampung Kerinci. Universiti Melaya ada 2 ambulans, satu rosak, satu dah pergi ke Seremban. Saya kata telefon di Bandaraya. Bandaraya pun ada 2 rosak, satu nak ke Rawang. Tapi jawapan pegawai, kalau menteri perlu, kita boleh tarik yang ke Rawang itu dan selesaikan masalah menteri. Saya kata dia orang yang mati di Rawang ni apa cerita? Jadi telefon beberapa tempat, akhirnya di tabung haji ada satu spare bawa. Saudara, saya masa itu Menteri Keuangan.
pertumbuhan 9,5-10%. Kita ini gergasi atau tiger, Asian tiger. Bank Dunia menyebut Malaysia di antara East Asian Economic Miracle. Jadi pemimpin-pemimpin perasan semua. Tetapi saya tengok orang miskin di Kampung Kerinci nak dapat ambulan pun tak cukup, tak ada. Tentulah masa itu saya selesailah ambulan ya. Tetapi saya petang itu pergilah ke Kampung Kerinci. Terima kasih kepada orang yang berkenaan yang menyelesaikan, dan anak yang bisu ini dan pekak OKU lah. Dia tengok saya, dia tengok Azizah, dia bagi tahu orang dia tak mau duduk rumah dia. Dia nak ikut. Dia bagi saya signal dia ini, mana yang Anwar. Azizah yang ini. Okey. Kalau dia boleh teka untuk anak-anak saya Izzah macam mana, saya tak boleh bagi tahu sekarang. Dia marah Izzah. Jadi dia nak bawa dia balik ke rumah. Saya kata tak boleh, saya ada 6 anak. Jadi saya pun bincang dengan Azizah dengan anak-anak, okey. Jadi kita ambil dia. Saudara, dari mana saya belajar tentang perumahan? Saya tengok di Kampung Kerinci, 10 minit daripada perbendaharaan, 10 minit dari Menteri Kewangan yang gagah yang catat pertumbuhan 9,5%. Tapi keprihatinanlah yang menyebabkan saya esoknya jam 10 pagi saya panggil ketua pengarah EPU, setiausaha ketua apa dia panggil KSP, ketua setiausaha perbendaharaan, dan Governor Bank Negara. Saya kata, saya dah jadi Menteri Kewangan 2 tahun atau 1,5 tahun, tak ada yang bagi tahu tentang masalah tepi ini. Jadi saya usulkan kita naik motorkar lalu ikut Kerinci. Jadi saya arahkan Governor Bank Negara, ketua pengarah unit ekonomi, dan juga ketua setiausaha perbendaharaan naik motorkar lalu. Jadi saudara, itu kenyataannya. Rumahnya teruk, paritnya kotor, tak ada pembersihan dan tidak ada pengawalan. Maka mulai tahun itu kita gunakanlah Gerakan Negara Saksa, projek perumahan rakyat terbesar yang pernah dilakukan di negara kita. Bermula di Kampung Kerinci. Moral of the story apa? Saya tidak belajar dari pakar ekonomi. Tentu kita harus belajar. Saya jangan kata jangan baca atau belajar. Saya tidak manfaatkan kemudian. Saya manfaatkan hati nurani, perhati dan rasa malu Menteri Kewangan yang gagah di Asia, yang menjadi Menteri Kewangan lah Asian of the Year, etc. Tetapi 10 minit daripada pejabat dia, beginilah nasibnya. Jadi saudara, kita mesti teruskan agenda ini. Kita kena ada rasa prihatin. Yang kita katakan tadi apa? Prihatin dan belas kasihan dan hormat. Kalau kita kat kesian saja, dia become welfare issue. No, dia ada right. Mengapa tak boleh dia ada decent housing? Tak boleh jamin education, access to quality education bagi anak-anaknya. Tak boleh jamin kemudahan rumah sakit dan hospital yang baik untuk ibu bapa dia tak kala sakit. Kita lihat tak kala masa COVID, ada satu sedikit ujian berselerak tarak, kemudahan tidak ada. Beli ubat komisen habis. Buat hospital kosnya melambung dan digunakan untuk komisen. Saya kata, saudara, tanpa kecuali. Jadi, apa yang saya belajar, dan saya harap kita semua harus belajar, lihat di bawah. Ada sikap prihatin dan hormat setiap rakyat, kaya dan miskin, Islam atau Hindu atau Buddhis atau Kristian, sebagai anak-anak kita sendiri. Ada yang senyum sinis bila saya sebut anak. Saya kata anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Izzah membawa anak Cina.
Dan tentu ada isu inovasi kerana generasi sekarang perlu mencebur dalam bidang digital technology, AI, dan saudara jangan rasa bosan. Itu subjek-subjek yang sangat sukar bagi saya. Tetapi saya memaksakan diri. Pada ketika itu satu pasukan digital technologies, data scientist, yang bila kita mula perkenalkan DNA 23 dan kemudian juga tentang AI. Tetapi ini untuk masa depan kita. Dan saya akhiri dengan keyakinan. Kita kena bergerak dengan yakin. Kita dalam yang menjadi permasalahan kita setahun dan beberapa bulan yang lalu, kerana kita dah hilang keyakinan. Kita lupa bahawa kita bermula dengan zero. Dan tiap pilihan raya 2008, 2013, 2018 kita terus meningkat. Yang kurang hanya 4-5% sahaja. So terima kasih pada orang lama. Orang lama yang mengasaskan, dan anak-anak muda saya sebut Fadlina, Adam, you nak turun tambah 5% tu lagi. Malu kalau anak-anak muda sekarang tidak sama dalam pertempuran mendepani untuk mendapat 5% yang masih kita perlukan. Jadi saudara, kita saksikan hari ini gabungan mantap seluruh kekuatan parti ini. Orang menunggu saja kalau ada suara-suara dan bibit keretakan. Tetapi saya tegaskan semula. Saya tahu keupayaan saya. Saya tahu usia saya. Nampak 45. Ya. Kerana selalu saya tolak. Hampir 11 tahun dalam penjara, saya tidak kira dimasukkan dalam senarai. Tetapi saya bersyukur kepada Allah SWT. Karena saya bukan saja yakin dengan perjuangan ini, saya yakin dengan generasi penerus dalam keadilan ini. Jadi, saudara kena pulang dengan keyakinan. Keyakinan yang boleh membawa perubahan ini. Kumpulan kecil, fi'atin khalilatin, mampu mengalahkan yang besar, fi'ah kathirah, dengan keyakinan. Dengan keyakinan kita boleh merangka strategi yang lebih ampuh. Dan dengan keyakinan juga, insya Allah kita mendapat restu dan izin Allah SWT. Jadi saudara pulang dengan yakin. Saudara pulang dengan semangat untuk bekerja. Masalah orang politik ini, bicaranya panjang, kerjanya sedikit. Saudara harus pastikan turun ke bawah dan mula kerja. Jangan bagi alasan. Saya kadang mual. Saya beritahu kepada anak-anak muda, Adam, Fahmi sebelum dia dengar juga, Fadlina, saya selalu pesan, saya malas nak dengar masalah-masalah. Oh, anak muda tak ada minat politik, dia lebih suka Justin Bieber, dia lebih senang dengar Justin Bieber daripada Rafizi. So what? Masa saya muda masuk Universiti Melaya, saya Elvis Presley, Ricky Nelson, Neil Sedaka, siapa lagi? Bee Gees, The Beatles, Lata Mangeshkar. Okey, tentunya P. Ramlee Saloma. Tetapi itu tidak mengalih pandangan saya bila ada cetusan masalah. Dan bila kita bawa masalah kemiskinan, kelaparan tanah Hamid Tuah, masa itu yang mulanya mencetuskan 10-20 orang saja. Tapi anak muda sebaik saja tersentuh hati mereka, maka yang bangkit itu ribuan. Dalam semasa sekelip mata, dari 90% yang tidak berminat untuk politik,
tetapi tersentuh bila dia tahu masalah kelaparan tanah. Dia tahu dan diperingatkan tentang masalah kemiskinan. Dia tahu negara dia dan hak dia dirompak oleh orang berkuasa. Dia bangkit menggugat sistem dalam negara ini. Ini tugas kita. Ini tugas kita, memberi pencerahan, mencetuskan semangat, menukis semangat, untuk mencungkil semangat untuk kita bergerak. Saudara, saya yakin. Yang yakin kekal. Yang tak yakin join pengkhianat. Jadi saya percaya yang yakin itu kekal. Yang yakin bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa kita di landasan yang benar, dan yang khianat itu akan disumbat dan digulingkan oleh rakyat, bukan oleh kita. Jadi saya harap saudara bangkit dengan semangat baru ini. Saya bangga, Saudara Farid Rafizi dan seluruh pasukan. Saya alhamdulillah, saya hari ini masuk saja dewan, saya tenang dan happy sekali. Karena saya yakin kita dalam landasan yang betul. Semoga Allah SWT merestui usaha kita. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.